Ayat yang kedua. Sakan ni Imam Nawawi wa mai. Ayat yang ketiga pula dari suratul Hadid. Mai kita baca. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah, ini ayat suratul Hadid pula. Allah menceritakan budaya kehidupan manusia di dunia ni ada 5. Allah sebut dalam ayat ni. Kalau kita duk perhati lebih-lebih lagi zaman akhir-akhir macam kita ni, budaya 5 ni memang jadi budaya hidup di dunia. Yang pertama pada budaya hidup di dunia ni, la'ibun, suka main, suka bersokan. Allah, suka main, suka bersokan, itu budaya dia. Bukan suka buat ibadat, main, bersokan dan sebagainya. Nah, daripada muda sampai ketua. Terengganu lawan dengan Johor, habis semua. Hak tua pun tengok, pusing kepihal bayar. Itu budaya hidup di dunia. Hak ni semua tak apa, tapi jangan melibatkan sokan punya pasal kita buat benda yang haram yang Allah tak bagi. Ini satu. Allah sebut ni budaya hidup di dunia ni. Wa'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah oleh sekalian kamu wahai hamba-Ku bahawa budaya hidup di dunia ni pertamanya la'ibun, suka main, bersokan. Walahwun, yang kedua suka lahwun, suka hiburan. Allah. Wazinatun, yang tiganya suka berhias, perhiasan. Make up sana, make up sini, nak bagi cantik. Itu budaya hidup dunia. Kita nampak betul-betul. Itu yang tiga. Yang keempat, tafakhurun bainakum. Yang keempat, sikap bermegah-megah antara kamu. Kawan ni bermegah pasal pangkat dia besar. Kawan ni bermegah pasal apa? Pasal harta dia banyak. Kawan ni bermegah, itu bermegah ini. Itu budaya hidup di dunia. Wa takasrum fil amwali wal aulad. Yang kelimanya, budaya nak lawan banyak fil amwal, harta, wal aulad, dan keluarga, anak cucu. Termasuklah nak banyak bini. Ini budaya dia. Allah sebut 5 budaya hidup dunia ni. Kita tengok betul-betul. Ayat Quran ni turun 1400 tahun lebih dah. Tapi sudah menjadi kenyataan yang kita nampak depan mata kita, kepala kita. Bersokan, bermain. Yang kedua, hiburan. Yang tiga, berperhiasan. Yang keempat, kemegahan, megah hang aku. Yang kelima, lawan pebanyak harta dan pebanyak anak cucu. Hidup kamu di dunia itu kamathali ghaisin. Ni Allah sebut juga. Semacam mana hujan yang turun tadilah. Bumi yang kering jadi hidup, tumbuh-tumbuhan elok, kemudian dia jadi kering. Lepas dia jadi kering,
kuning, lepas tu fayakunu hutaman, kemudian dia jadi hancur lebok habis. Itu di dunia. Di akhirat ada dua, Allah kata, wa fil akhirati azabun syadid. Di akhirat kelak azab yang bersangatan, neraka. Kalau kita tidak pandai urus hak tadi ini, kita tidak dilarang. Budaya kehidupan di dunia ada 5 tadi. Ini semua tidak dilarang oleh agama. Nak bermain, nak bersokan-sokanlah. Nak berhiburan, hiburanlah. Nak berperhiasan kecantikan, perhiasan cantiklah. Nak bermegah-megah dengan harta dan pangkat, silakan. Nak berlomba-lomba memperbanyakkan harta dan anak pinak, silakan. Ini semua tidak dilarang oleh agama, asalkan ianya tidak melanggar hukum hakam agama, tidak menghalalkan yang haram dan sebagainya. Tak apa. Nak bersokan, silakan. Nak main bola pukul berapa? Pukul 8. Maghrib tak semayang lah. Pi awal lagi beli tiket. Padahal boleh semayang. Di akhirat itu yang dapat apa dah? Azabun syadidun, azab yang kesangatan. Dan orang yang baik di akhirat kelak, dia akan dapat maghfiratum minallahi wa ridwan. Dia akan dapat keampunan dari Allah dan keredaan Allah. Wa mal hayatud dunya, ingat-ingatna, tidak adalah kehidupan hidup di dunia ini illa mata', kecuali keseronokan, kesedapan yang ghurur, yang menipu kita. Kalau tak kena buat, kita tertipulah dengan kemewahan dunia ini. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan, 1. 2. Dan hiburan yang melalaikan, 2. 3. Serta perhiasan yang mengurang juga. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah antara kamu. Itu yang keempat. Dengan kelebihan, megah dengan kelebihan kekuatan bangsa dan keturunan. Dan yang kelimanya, serta berlomba-lomba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Masa ada terhad semua. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Akhirnya kemudian tanaman itu bergerak segera ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Haduk subur hijau tadi dah jadi kuning. Allah. Akhirnya ia menjadi hancur berkecai. Dan naklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan dunia itu. Dan ada pun keampunan serta keredaan Allah daripada Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Akhirat ada 2. Imma dapat azab, imma mendapat akan keredaan Allah. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Allah. Yang keempat, firman Allah lagi. Ni Imam Nawawi dia buat ayat Quran sampai 7 ayat. Hak ni dalam surah Ali Imran pula. Mari kita baca. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i
wal banina wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ni Allah cerita juga manusia ni dia suka yang ini. Zuyina linnas, dihiaskan, diberikan kepada manusia itu suka. Suka apa? Hubbus syahwat, keinginan dia kepada an-nisa, kepada isteri. Wal banin, kepada anak-anak. Wal qanatir muqantarah, dan berpikui-pikui mah. Dia bukan nak sikit, dia nak banyak, berpikui-pikui. Minaz zahabi, daripada mah. Wal fiddah, dan perak. Wal khaylil musawwamah, dan kuda-kuda yang disediakan, ditanda-tanda ni orang-orang dulu ni, kudalah kenderaan mereka yang paling hebat. Kalau lah kereta-kereta yang hebat, Mercedes sebagainya lah. Ini yang manusia suka. Wal an'am, binatang-binatang ternakan. Wal harth, dan tumbuh-tumbuhan. Hak tu yang manusia suka. Semua ni kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini adalah kemewahan, kesedapan hidup di dunia semata-mata. Kalau kamu tak pandai urus dia, dia hanya jadi harta benda dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan bagi Allah di sisinya adalah tempat yang sebaik-baiknya, iaitu husnul ma'ab, tempat yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Hidup dunia suka benda-benda itulah. Suka perempuan, suka anak cucu, suka berpikui-pikui harta mah perak, suka kepada kenderaan-kenderaan dulu, kuda lah. Suka kepada binatang ternakan, harta benda, dan kepada tumbuh-tumbuhan dan ladang-ladang, tempat-tempat tumbuh-tumbuhan. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia. Satu, kesukaan kepada benda yang diingini nafsu, iaitu apa dia? Wanita-wanita dan anak-anak pinak. Harta benda yang banyak berpikul-pikul, daripada emas dan perak. Kuda peliharaan yang bertanda, lagi berterlatih. Ini kenderaan hebat lah ni dulu. Dan binatang-binatang ternak, serta kebun-kebun tanaman. Ni semua hak manusia suka. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah itu ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Gunakanlah nikmat Allah tadi ini untuk mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Ayat yang kelima, mari kita baca. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah membalas amalan kamu adalah benar. Allah janji, kita buat kebaikan, dia akan balas kebaikan. Kita buat kejahatan, dia akan balas dengan kejahatan, iaitu azab. Janji itu semuanya benar Allah. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia ni. Jangan. Dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Allah murah kamu bagi rezeki, kamu terpedaya pula dengan godaan syaitan. Jangan jadi begitu.
lalu kamu lalai dan menderhaka kepada Allah. Jangan. Allah bagi nikmat, jangan nikmat Allah itu memperdayakan kamu sebab hasutan syaitan. Itu dia sebut. Dan janganlah syaitan menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Allah murah bagi kamu rezeki, kamu terpedaya dengan sebab hasutan syaitan. Jangan jadi begitu. Lalu kamu jadi lalai dan menderhaka. Ayat yang ke-6 pula, Allah, Al-Imam Nawawi ambil semua ni dalam surah At-Takasur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Siapa yang melalaikan kita, tuan-tuan? Oleh perbuatan sikap berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Tu punya pasal nak mendapat banyak harta, nak mendapat banyak keluarga, nak mendapat banyak pangkat dan pengaruh, akhirnya kita dilalaikan dari melakukan amal bakti. Ini Allah dah cerita. Sikap itulah yang menyebabkan kita lalai sampai tak ada nak buat kebajikan. Sehingga kamu masuk kubur, lalai sampai mati. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Jangan jadi legutu nak. Jangan kamu dilalaikan oleh nak perbanyak harta, nak banyak anak cucu sampai mati. Jangan jadi legutu. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Lepas mati baru tahu nak buat apa dah. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Ada faedah dah? Tak ada faedah dah. Hari Allah nak balas dah. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, kalau kamu tahu apa yang kamu akan dapat dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Tapi sayangnya kamu dilalaikan oleh benda-benda tadi. Sampai nak buat benda untuk membahagiakan kita di akhirat pun kita terlupa dan terlalai. Akhir sekali ayat dalam suratul Ankabut ayat yang ke-7, Imam Nawawi bawa, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Allah firman, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahan. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanya ibarat hiburan dan permainan. Itu ya. Hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, dia merupakan hiburan permainan saja. Tidak membawa sebarang kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kita tak pandai menggunakan kemewahan kita di akhirat ini untuk di dunia ini untuk akhirat. Itu dia nak sebut tu. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat,
tidak lain hanya ibarat hiburan dan permainan saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Itulah 7 ayat yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam tajuk ini. Mari kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita akhirkan majlis kita ini. Tak sah kita baca dah 7 ayat Quran yang menjadi permulaan kepada tajuk kita ini, dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kita akan baca pula hadis yang ke-83. Wa an Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bijizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'at al-ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafau salat al-fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum summa qala azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain faqalu ajal ya Rasulullah faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ini satu cerita dalam sirah. Nabi hantar seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah ni nama dia asal ialah Amir bin Abdullah. Dia daripada keturunan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Daripada anak cucu tuan-tuan Nabi juga ni. Dia ni orang Mekah. Ni Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ni orangnya sangat baik. Masa dia hidup, Nabi sudah bagi tahu kamu salah seorang daripada ahli syurga. Nabi bagi tahu dah kat dia. Ada 10 orang sahabat sebelum mereka mati dah Nabi bagi tahu dah mereka ahli syurga. Antaranya dia. Dia duduk dengan Nabi hijrah pergi ke Madinah. Dia duduk dengan Nabi, dia belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi lantik dia pergi ke suatu negeri, suatu tempat di negeri Iraq namanya Bahrain. Masa Nabi duduk di Madinah, Bahrain ini diduduki oleh orang-orang yang beragama Majusi, menyembah api. Abu Ubaidah dilantik oleh Nabi pergi ke Bahrain ini untuk kutip jizyah, cukai diri. Orang Islam, orang yang kafir dulu nak duduk dalam negara Islam boleh, tapi kena bayar cukai diri, bukan cukai harta dak, cukai diri. Itu dia panggil jizyah. Dia pun pergilah ke sana kutip
cukai jizyah itu yang ditetapkan oleh Nabi, sekian orang, banyak ni, banyak ni. Abu Ubaidah ni, Allah, dia ni mati selepas Nabi wafat 8 tahun. Dia mati semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Dia mati di Jordan dan disimpan di sana. Mati kerana penyakit COVID, taun amwas. Dia kena jangkitan taun amwas, mati di sana dan disimpan dia di sana, di Jordan. Selepas 8 tahun Nabi wafat, masa pemerintahan Sayyidina Umar. Itu Abu Ubaidah, sahabat yang cukup setia pada Nabi. Baik, dia buat balik pada harta jizyah itu, cukai diri itu, sampai ke Madinah. Orang-orang Madinah ni, orang Ansar Madinah ni, dengar khabar kata Abu Ubaidah ni dah balik. Dia tahu Abu Ubaidah ni pergi ke Bahrain untuk nak kutip duit. Duit tu Nabi akan bagi kepada orang Islam lah. Bukan Nabi ambil kat dia, Nabi bagi. Mereka dengar kata dia awak balik duit. Mereka pun terus pagi tu mai semayang subuh dengan Nabi semua. Hari lain tak mai, dengar kawan tu balik. Lepas semayang subuh, Nabi balik tengok air ramai. Nabi senyum. Lepas tu Nabi tanya, kamu semayang subuh pagi ni kerana kamu dapat tahu yang Abu Ubaidah balik daripada Bahrain ke? Ya Rasulullah. Nabi senyum. Nak duit. Nabi kata tak apalah, kamu nak senyum, nak apa pun, kamu nak pun tak apalah, kalau ada aku akan bagi. Nabi kata dan Nabi bagi tahu kat mereka, sebenarnya aku tak bimbang sangat kamu susah, tapi yang aku bimbang kalau kamu kaya. Itu Nabi kata, kalau hampa susah aku tak bimbang. Mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum. Tapi yang aku duk bimbang, hampa ni duit jadi kaya, kamu miskin susah, aku tak bimbang. Sebab orang yang susah ni biasanya dia tidak, orang kata dia tidak telanjur. Tapi orang hak duk telanjur kebiasaannya orang yang kaya. Aku bimbang kalau kamu senang. Semacam mana berlaku di zaman dulu. Zaman-zaman dulu pun telah berlaku pada umat-umat Nabi dulu. Hak kaya ni lah yang banyak melakukan benda-benda tak elok. Hak miskin tak. Aku takut kamu jadi begitu lah. Kamu akan berlomba-lomba untuk nak mendapat kekayaan. Semacam mana umat dulu berlomba-lomba nak mendapat kekayaan, akhirnya mereka dimusnahkan Allah. Aku bimbang kalau kamu pun perangai macam tu, nak berlomba-lomba nak jadi kekayaan, maka kamu akan menerima kemusnahan macam umat dulu. Tu yang aku bimbang. Tu Nabi kata kat mereka. Ni hadis ni cerita. Daripada dulu sampai lah perangai lagu ni lah tuan-tuan. Daripada Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain. Bahrain ni negeri berada di dalam negeri Iraq ni. Dia utus pergi sana untuk apa? Untuk memungut cukai tubuh. Cukai tubuh ni dipanggil jizyah. Orang yang bukan Islam nak duduk, tapi kena bayar cukai tubuh. Lalu dia kembali membawa harta dari Bahrain. Dia balik
Orang-orang Ansar, penduduk Madinah, mendengar tentang kepulangan Abu Ubaidah, lalu mereka datang mendirikan sembahyang subuh bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi kemarin tak mai pun, pagi ni mai. Setelah Rasulullah selesai sembahyang, baginda pun beredar dari situ. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah, pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah dah beredar daripada masjid. Baginda tersenyum melihat mereka. Nabi tahu dah, sambil bersabda, aku menyangka kamu semua telah mengetahui bahawa Abu Ubaidah kembali membawa harta dari Bahrain. Betul-kah? Jawab mereka, benar wahai Rasulullah. Sabda baginda lagi, gembiralah dengan apa yang menyenangkan hati kamu. Kamu nak seronok kerana dia buat balik duit, seronoklah. Tapi aku nak ingatkan kamu demi Allah, aku tidak takut kamu menjadi fakir, tetapi aku paling takut sekiranya dilimpahkan kemewahan dunia kepada kamu. Hak tu yang aku takut. Sebagaimana yang telah berlaku pada orang-orang sebelum kamu, umat dulu. Maka kamu akan berlomba-lomba mencari kemewahannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, sehingga merosakkan agama kamu sebagaimana ia merosakkan mereka. Ini yang aku takut ni. Jadi biasanya orang-orang yang kaya lah yang rosakkan agama. Orang yang susah tak apa. Tu yang Nabi duk bimbang. Nabi tahu dah budaya ni berlaku daripada dulu lagi. Berlomba-lomba mencari harta kekayaan tidak ditegah oleh Islam. Tetapi janganlah sampai melalaikan tanggungjawab terhadap Allah Ta'ala. Duit punya pasal, kaya punya pasal, kita lalai tak buat tanggungjawab terhadap Allah. Kemiskinan adalah lebih baik daripada kekayaan jika kekayaan tersebut tidak digunakan pada perkara-perkara kebaikan. Tapi kalau digunakan pada kebaikan, baguslah. Sahabat-sahabat Nabi banyak juga yang kaya. Antaranya Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi hartanya dijadikan sebagai kebajikan hidup dia. Dia hidup dalam keadaan sederhana, tetapi hartanya banyak dihabiskan untuk membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin. Peringatan kepada orang yang diberikan kemewahan. Apa peringatan? Agar tidak menyalahgunakan nikmat itu seperti yang disalahgunakan oleh setengah-setengah orang-orang yang terdahulu. Cuba tengok Qarun. Lagu mana Qarun? Dulu susah ikut Nabi Musa, sampai dah kaya, Nabi Musa pun dia tak ikut, jadi musuh Nabi Musa pula. Akhirnya Allah musnahkan Qarun dengan suruh bumi hisap dia masuk ke dalam perut bumi sekali dengan harta dia. Berlomba mengejar dunia kadang-kadang membawa kepada rosaknya agama. Kerana persaingan dalam merebut harta atau pangkat kadang-kadang boleh menyebabkan seorang itu menafikan hak orang lain. Dia nak kaya punya pasal, nak pangkat punya pasal, orang lain dia tak peduli dah. Menafikan hak orang lain dan memakan rezeki yang haram atau membawa pada permusuhan. Itulah yang duk berlaku hari ni, tuan-tuan. Itulah yang duk berlaku hari ni. Allah, apa yang Nabi sebut ni tak lari. Batu macam-macam bala yang Allah kenakan.
Ada seorang dia berjumpa saya malam kemarin. Saya tanya dia mai bagi duit sikit lah kat sekolah saya tu. Saya tanya dia, banyakkah dapat hasil bendang tahun ni? Allah, dia kata, Datuk tak tahulah. Buah padi ada, tapi dia tak ada isi, dia jadi ringan. Sampai modal pun tak balik pun ada. Pasal apa saya tanya? Ayak tak cukup, ayak cukup. Tak buah baja, buah baja. Pasal apa? Tak tahulah, fikir tak tembus sampai lah. Tapi saya ingat ini satu bala daripada Allah lah. Itu. Orang buat bendang tahun ni banyak yang buat bendang pula hak sewa sampai tak lepas dia punya duit, modal pun tak lepas. Kalau hak tanah Kediri itu boleh gagah. Macam-macam Allah uji kita nak. Orang yang beriman tidak akan berpuas hati dengan kesenangan dunia dan tidak akan merebut atau menafikan hak orang lain. Itu kalau dia beriman betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bimbang terhadap umatnya dan mengingatkan mereka agar tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi inilah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasihatkan orang-orang Ansar yang telah Nabi nampak sekali sikap mereka, ada duit depa mai cari Nabi, cari orang. Tapi kalau tak ada duit tak mai. Nabi kata, aku tak apa takut sangat kalau kamu susah, tapi yang aku takut kalau kamu senang, kamu akan jadi macam orang-orang umat-umat dahulu. Allah musnahkan mereka kerana kesenangan mereka, bukan kerana kefakiran mereka. Jadi tuan-tuan puan-puan, setakat itu dululah insya-Allah hadis kita baca malam ni. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada hadis 84 insya-Allah. Malam ni kita sempat baca satu hadis, iaitu menceritakan Abu Ubaidah bawa balik harta jizyah daripada negeri Bahrain, dan kita juga sempat membaca 7 ayat Quran yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam tajuk ini, menyatakan tentang hakikat kemewahan hidup di dunia ini. Apa hakikatnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam 7 ayat dari surah-surah yang berlainan yang dipaparkan kepada kita oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat pengetahuan dan dapat mendidik jiwa kita supaya dapat tunduk dan mengikut dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang dapat memberikan kepada kami kepahaman yang sebenar ya Allah, ilmu yang mendapat mendidikkan jiwa kami menjadi insan yang baik ya Allah, ilmu yang dapat menzahirkan kami dengan amalan-amalan yang baik untuk kami menjadi hamba Allah mengikut acuan yang telah disempurnakannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk kami mengamalkan apa yang kami pahami daripada ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa yang telah berlaku, yang telah kami lakukan, sama ada sengaja ataupun terlupa, dan dosa ibu bapa kami
yang telah mereka lakukan semasa hayat mereka dahulu mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapa kami dan keluarga kami, ya Allah. Dan kami yakin bahawa tidak ada siapa pun yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau sahaja, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.